Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita teruskan pengajian kita dalam tafsirul Quran surah Al-Hadid. Surah Al-Hadid, surah yang ke-57, juzuk yang ke-27. 57, juzuk yang ke-27. Kita sambung ayat yang ke-8. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa ma lakum la tu'minuna billahi war rasul yad'ukum litu'minu bi rabbikum وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى Wallahu bima ta'maluna khabir. Balik kepada perbincangan kita. Dalam ayat yang lepas, kita berhenti di ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 iaitulah ayat perintah Allah SWT, Aminu billahi wa rasulih wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan belanjakanlah pada jalan kebajikan sebahagian dari harta benda pemberian Allah. Tengok dalam ayat semalam kita dah tadabbur, bila Allah Ta'ala nak galakkan supaya kita berinfak, dia kata harta yang Allah Ta'ala jadikan. Allah Ta'ala jadikan kamu tu sebagai pemegang, pegawai kan. Wa fi amwalihim, dalam harta mereka. Wa atuhum mimma lillah. Kalau Allah Ta'ala nak suruh kita buat kerja, dia kata atuhum mimma lillah, beri pada mereka harta Tuhan kamu. Ni sebagai pemegang saja. Itu dia panggil perbezaan. Bila Allah Ta'ala puji kita dah infak, wa fi amwalihim, harta kamu, harta mereka, itu dia panggil nisbah. Maka anak Adam ni mendakwa mali, harta aku. Nabi kata apa? Harta kitanya, apa yang kita sudah makan, apa yang kita sudah pakai sampai lusuh, dan apa yang kita sedekah, itu harta kita. Wa ma siwa zalik, lain daripada itu harta orang. Kemudian Allah kata,
Falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Dan maka orang-orang yang beriman di antara kamu serta mereka membelanjakan sebahagian dari harta itu pada jalan Allah, mereka tetap beroleh pahala yang besar. Ini ayat ni semua galakkan. Allah sebut, aku beri harta ni sebagai pemegang saja kamu, jangan bakhil. Bukan hakmu sungguh pun. Allah nak tengok kita ni infak ke tidak. Allah nak tengok kita ni orang panggil pemurah ke tidak, ke bakhil ke tidak. Maka mari pula ayat ini, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersama dengan kamu, mengajak kamu kepada beriman, kenapa kamu tak ikut dia? Ini khas kepada orang yang zaman tu dan juga zaman kita ini. Walaupun Rasulullah sudah wafat, tapi kitab dia, risalah dia, hadis dia, Quran dia masih ada. وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah, sedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kamu untuk beriman? Kenapa Rasulullah panggil kita beriman? Kenapa pula kita tidak beriman? Ini ayat ni Allah SWT tegur keras kepada orang-orang yang tak mau menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia panggil jangan mudah-mudah kita ni. Dakwah Nabi ni sudah jelas, kenapa kita tidak mau ikut, kan? Kenapa kita tidak mau ikut? Nabi ada, Rasulullah ada sekali. Ya, kita ni Rasulullah sudah wafat, tapi risalah dia ada dengan kita. Kenapa kamu tak ikut? Dan Allah telah mengambil janji setia dari kamu untuk beriman. Dalam ayat lain Allah Ta'ala sebut وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Di manakah janji itu? Iaitulah dalam suratul A'raf ayat 172, وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا. Itu dia panggil ayat perjanjian. Ayat perjanjian. Semua manusia ni di atas dasar fitrah telah berjanji bahawa, telah mengaku bahawa apa? Allah Tuhan dia. Itu dia panggil, dalam bahasa kita dia panggil dilalatul fitrah. Dilalatul fitrah, bahawa Allah telah mengambil janji setia dari kamu untuk beriman. In kuntum mu'minin, jika kamu hendak beriman, maka telah jelaslah dari dalilnya. Sudah jelas dalil dia, tapi kenapa kamu jadi penimpala tak mau beriman juga? Bukan salah kita. Kata orang bukan salah ibu mengandung, salah kepala kita sengit, tak betul. Kita tidak ambil berat, tidak ambil cakna, maka jadilah lagu tu. Tulis ini dia panggil dilalatul fitrah. Manusia ni, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap orang itu dia dilahirkan di atas landasan fitrah. Landasan fitrah. Artinya mereka sudah ada dalam jiwa dia tu sifat mengakui adanya Allah Azza wa Jalla. Adanya Allah Azza wa Jalla. Tapi dia bila dia besar, dia dipesongkan oleh ibu bapa dia, oleh ajaran-ajaran yang dia terima, yang menyebabkan mereka menyeleweng. Satu kisah ni kisah dibaca oleh kanak-kanak. Tapi kisah ni telah menjadi suatu perbincangan besar di kalangan orang-orang Arab. Dia panggil kisah Hay bin Yaqzan. Ni pelajar-pelajar ni celak. Dengar ni. Kisah Hay bin Yaqzan. Siapa dia pernah dengar kisah ni? Kaji dengar dah? Kaji dengar? Kisah Mowgli. Buku cerita Mowgli kaji dengar? Tarzan? Tarzan kenal lah dia bulan.
Cerita Hayy bin Yaqzan ni, dengar cerita ni. Cerita dia nya kanak-kanak. Mak dia ni adik-beradik dengan pemerintah raja di India. Abang dia raja, adik dia perempuan ni tidak dibenarkan kahwin. Tapi dia pergi kahwin senyap-senyap. Bila dia kahwin senyap-senyap, akhirnya boleh anak. Jadi dia takut abang dia tahu, dia ambil baby ni, letak dalam bekas, macam cerita Nabi Musa lah, dia hanyutkan budak. Siapa ke pula dia ambil oleh Musa. Musa tu ambil bela dia, jaga dia. Ambil jaga dia, dia hidup di antara hayawan lah. Jaga dia lama-lama, mak dia mati. Mak dia Musa tu. Lepas tu hayawan pula layan ambil pula jaga dia. Yang pentingnya Hayy ni, dia fikir dengan otak dia, dia mikir macam mana mak dia ni mati, dia pun ambil dia buat dengan batu tajam, dia belah nak cari duk mana nyawa, pasal apa tak ada, masa apa mati. Mana dia ni berfikir. Lepas tu dia tengok hayawan semua ada bulu, ada ni, lepas tu aku kosong gini sejuk. Dia pun ambil daun-daun dia pakar mula-mula. Maknanya dia tatawur sikit, buat daun, lepas tu dia ambil kulit hayawan dia binatang dia buat baju. Yang pentingnya dia berperingkat-peringkat mencari identiti sebagai manusia. Duduk dengan hayawan, kan? Duduk dengan hayawan sehingga cerita ni menjadi perbincangan ahli-ahli falsafah, filosof. Katanya mula-mula buat cerita ni siapa dia? Ibnu Sina. Ibnu Sina hak bisa tu. Dalam bab perubatan, dia tulis buku. Lepas tu mari pula orang lain, Syahrudi, buat pula cerita lain pula. Kemudian mari pula Ibnu Tufail. Ibnu Tufail ni dia kata tak sedap. Sebab teori semua ni teori falsafah. Maka dia pun tulis pula cerita. Maka cerita yang masyhur ditulis Ibnu Tufail duduk di Andalusia, Spanyol, Spain. Dia pun tulislah cerita ni, akhir kali diterjemah dengan bahasa orang putih, menjadi satu perbincangan kepada ahli-ahli falsafah. Sampai lo ni pun orang duk baca lagi cerita Hayy bin Yaqzan. Cerita dia lebih kurang cerita Tarzan, cerita Mowgli, lebih kurang begitulah. Kanak-kanak hidup dalam hayawan. Yang kita nak ambil di sininya, Hayy ni dia ada sifat dia mencari-cari identiti dia sebagai manusia. Dia nak mencari siapa dia yang hidup namanya tu. Siapa dia yang menciptakan dia. Maka dia boleh cari yahtadi ilal iman billah. Dia boleh akhirnya dia boleh tahu bahawa Allah yang menciptakan alam ini. Tetapi ingat, dia tak boleh faham, dia tak mampu nak memahami kepada tafasil, memahami tentang sifat-sifat Allah. Sifat Allah Ta'ala dia tak lagi. Maka Hayy bin Yaqzan nak dapat, nak tangkap dia punya dilalatul fitrah dia lambat. Bahasa duduk dalam hutan, akhir kali keluar jadi orang mula. Tuan-tuan boleh bacalah cerita ni, menjadi satu perbincangan hangat di kalangan ahli-ahli falsafah. Maka kata di para ulama akidah, kita ni kalau nak mengenali Allah, tak usah duk pergi cari Hayy bin Yaqzan yang begitu susah dia. Kita pergi cari wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Cari daripada wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Cari Quran, kita cari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang Allah, maka jalannya dekat untuk memahami. Ahli-ahli falsafah, tengok, 3 falsafah ni, Ibnu Sina, lepas tu mari benar Ibnu Tufail, duduk olah cerita Hayy bin Yaqzan semata-mata kerana nak mencari siapakah Allah. Tapi kalau kita balik kepada mencari Allah melalui wahyu, laju, cepat. Sebab itu orang-orang Badui mari mengaji akidah dengan Nabi tak panjang. Sekejap ya dia boleh faham, kita kata Masya Allah. Jadi buat-buat bila masuk nak memahami akidah melalui jalan falsafah, dia panggil khabtu ashwa, terumbang ambing jalan sana sini, sehingga Imam Al-Ghazali rahimahullah dia tulis sebuah kitab Tahafut Al-Falasifah, runtuhnya falsafah.
Seorang ulama besar dalam dunia Islam ni, Fakhruddin Ar-Razi, terkenal dengan nama Fakhrul Razi. Di akhir hayatnya dia tulis hasil daripada dia duk main dalam falsafah, dia tulis apa? Nihayatu iqdamil uquli iqalu wa aktsaru sa'yal alamina dalalu wa arwahuna fi wahsyatin min jusumina wa hasilu dunyana azan wa wabalu lam nastafid min bahthina tula umrina siwa an jama'na fihi qila wa qalu. Ini dia kata apa dia? Akhir orang yang banyak terlalu kuat menggunakan akal sampai ketepikan wahyu ini iqal. Dia panggil ta'til, rusak tengah jalan, tak boleh nak memikir. Dan kebanyakan usaha-usaha orang-orang yang duduk kaji tentang Allah Ta'ala tidak melalui wahyu, dalal, dia akan pergi kepada kesesatan. Roh kita terasing daripada tubuh kita, maknanya kita tak nak kesat. Dan wahasilu dunyana, dalam kehidupan kita dunia ni azan wa wabalu, banyak bala yang kerusakan. Walam nastafid min bahsina tula umrina, kita tidak dapat kajian kita yang panjang sepanjang umur kita ni, lain daripada kita duk kumpul qila wa qalu. Aristo dia punya gain dia lagi tu, ahli-ahli falsafah ni qila wa qala, itu dia boleh. Tapi kalau kita balik pada wahyu, insya-Allah tenang hidup kita. Jadi pelajar-pelajar, kalau nak tahu cerita ni, Hayy bin Yaqdhan lebih kurang dengan cerita Mowgli, ya, cerita kartun tu, cerita Tarzan lah. Tarzan biasa duduk dia sebut je Tarzan, anggap belaka. Dah, orang yang hidup dalam hutan dengan hayawan. Yang kita naknya maghza ceritanya, kisah Hayy bin Yaqdhan, kisah bagaimana dia nak mencari identiti, bagaimana dia nak mencari Allah Azza wa Jalla. Akhirnya dia boleh tahu ada Allah, tapi dia tak boleh mengenali Allah, sebab nak kenal Allah bukan dengan jalan falsafah, tapi dengan jalan wahyu daripada Allah Azza wa Jalla, barulah kita akan selamat insya-Allah. Kalau tidak, beginilah keadaan kita. Baca ayat-ayat yang tak berlaga dengan akal kita, kita takwil, kita tafsir, kita hurai, kan? Oh, tak boleh ni ayat ni. Ayat ni ayat mutasyabih, ayat ni ayat macam-macam cerita, menyusahkan kita sendiri. Balik kepada wahyu, kita akan tenang. Sebagaimana anda dah huraikan kisah bagaimana tafsiran Imam Malik dalam masalah apa yang disebut dengan nama al-istiwa. Nah, kita pergi kepada kisah yang seterusnya. Huwallazi yunazzilu ala 'abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa innallaha bikum laraufur rahim. Allah lah yang menurunkan kepada hamba-Nya. Siapa dia hamba dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasanya Allah Taala guna sebutan kepada Nabi dengan lafaz abdi, dengan kalimah abdi, hamba-Nya. Subhanallazi asra bi abdihi. Kata di para ulama, maqam al-ubudiyah a'la maqamut tashrif. Makam yang paling tinggi iaitulah makam al-ubudiyatu lillah. Maka Allah Taala beri makam ini, darjat ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia kata yunazzilu ala abdihi. Abdihi di sini ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Keterangan-keterangan Al-Quran yang terang nyata. Apalagi kita nak terang, sangat terang. Kerana Allah hendak mengeluarkan kamu dari gelap gelita kekufuran, daripada terumbang-ambing duduk bergelumang dengan ahli-ahli falsafah, kepada cahaya iman yang terang benderang. Kembalilah kepada wahyu, lebih senang. Wa innallaha bikum laraufur rahim. Dan ingatlah Allah, sesungguhnya Allah amat belas, rauf, rahim, amat mengasihani terhadap kamu. Baik, pelajar-pelajar tanda, ini satu tadabbur. Al-farqu, perbezaan di antara raufun dengan rahim. Rauf, terjemahnya kata belas.
Dia kata rauf sifatun fi daf'il madarrah. Sifat yang menolak segala kemudaratan daripada hamba-hamba dia. Maknanya rauf, Allah Taala ni rauf. Sangat belas kasihan dia kepada kamu. Dia tak nak kamu ni diazab. Allah Taala tak nak kita susah. Itu dia panggil rauf. Rahim sifatun fi tahsilil maslahah. Sifat yang suka beri benda baik kepada hamba dia. Dua sifat Allah Taala ni kemas. Rauf, Allah Taala ni kesian belah kepada kita. Dia tak beri pada kita benda-benda yang menyusahkan. Rahim, kasih sayang Allah Taala, dia suka beri kepada kita benda yang baik, maslahah. Sebab itulah disyariatkan Islam. Sebagaimana kata Imam Ibn Qayyim, "Asy-syari'atu kulluha masalihul lil ibad li jalbil masalih wa daf'il madarrah." Syariat Islam ini semuanya untuk kepentingan hamba Allah Taala, sama ada untuk meraih kebaikan ataupun menolak kemudaratan. Itu dia panggil syariah. Ini Allah Taala dua sifat dia ni, Rauf, Rahim. Berbeza dua tu. Beza sikit. Maka ar-ra'fatu fi man'id darar. Ra'fah nak tolak kemudaratan. Sebagaimana Allah dalam ayat Tuhan kata, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Penzina laki-laki dengan perempuan yang masih lagi belum kahwin, kamu sebatlah mereka 100 kali sebat. Wala ta'khuzkum bihima ra'fatun fi dinillah. Jangan sekali-kali Ra'fah ni rasa sifat nak tolak mudarat ni, siapa tak boleh nak laksanakan undang-undang hudud. Kita kata laksanakan undang-undang hudud, itulah rahmat kepada umat ini. Sebab bila buat, dua benda berdapat. Yang satu, pencegahan, orang tak berani nak langgar. Yang kedua, Allah Ta'ala hapuskan dosa dia dengan sebab kita laksanakan hudud. Maka sifat Allah Ta'ala rahmah, menyampaikan segala kebaikan kepada hamba dia. Maka di sini kita nak faham Ar-Rahim a'ammu wa awsa'. Ar-Rahim tu lebih luas daripada Rauf. Jelaslah Allah Ta'ala campur di sini. Wa inna Allah bikum la raufur rahim. Dua-dua Allah Ta'ala ada. Tolak mudarat, beri manfaat. Alhamdulillah. Ayat yang ke-10. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Dan mengapa kamu tidak membelanjakan harta benda kamu pada jalan Allah? Masih lagi dalam ayat galakkan berinfak. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Padahal Allah jualah yang mewarisi langit dan bumi, segala isi kandungannya. Mengapa kamu bakhil? Allah Ta'ala yang segala benda ni Allah Ta'ala milik dia belaka. Antum rahilun wa tarikun. Munya mari sekejap atas dunia, konon-kononnya menguasai beberapa juzuk daripada bahagian dunia, lepas tu hilang. Lepas tu dunia ni kekal milik Allah Ta'ala abadi. Itu dipanggil walillahi mirasus samawati wal ardh. Allah Ta'ala ni mewarisi langit dan bumi ni hak dia. Mung sekejap lagi 20 tahun, 50, 80, 100 tahun. Umat Nabi dulu 1000 tahun hilang. Jadi kenapa kamu bakhil sangat? Kenapa kamu sayang sangat? Harta kamu apa yang kamu guna? Apa yang kamu makan? Apa yang kamu infak? Itu harta kita. Wa malu warsikum. Harta waris kamu, hakmu tinggal tu. Sebab itulah Nabi tanya sahabat, siapa di kalangan kamu yang harta orang lebih dia sayang daripada harta dia? Siapa? Jawabnya kita semua. Nak sayang. Harta nak sedekah, sayang. Sebab apa? Nak tinggalkan. Takut tu takut ni. Allahu Akbar. Baiklah. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. Tidaklah sama di antara kamu orang-orang yang membelanjakan hartanya serta turut berperang sebelum kemenangan, yakni sebelum Nabi menguasai Mekah. Kita kena ingatlah
Maknanya tak sama dari sudut nilai, value apa ni, orang yang sedekah di peringkat awal Islam. Sebelum Nabi kita buka kota Mekah ni, sebab apa? Sebab masa tu susah, ancamannya banyak, cabarannya besar. Orang yang sedekah masa tu, ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu. Tengok Allah kata apa? Tidak sama di antara kamu orang-orang yang belanjakan hartanya serta turut berperang. Bui harta, bagi jiwa untuk berperang sebelum Nabi kita kemenangan memasuki kota Mekah. Mereka itu lebih besar darjatnya daripada orang-orang yang membelanjakan hartanya serta turut berperang sesudah itu. Kita kena tahulah. Al-Fathi di sini iaitulah pembukaan kota Mekah. Tanda pelajar. Pembukaan kota Mekah ni berlaku pada bulan Ramadan tahun yang ke-8. Kita ni boleh bunyi bulan Ramadan mikir kena tidur. Boleh puasa boleh tidur. Boleh puasalah Nabi kita berperang. Masya Allah. Waqila, ada juga yang mengatakan Al-Fathu iaitulah Sulhul Hudaybiyah. Sulhul Hudaybiyah ni bila? Zulqa'dah tahun yang ke-6 Hijrah. Mana awal setahun. Yang pentingnya Al-Amru Wasi'. Sama ada Hudaybiyah ke pembukaan kota Mekah, yang pentingnya peringkat awal Islam. Peringkat awal Islam lebih besar pahala dia daripada selepas pembukaan kota Mekah. Kenapa? Kita sedekah, kita bagi infak di saat orang sangat memerlukan, berbeza dengan kita sedekah waktu orang senang. Contoh, kita dulu dilanda banjir, duduk di tempat perpindahan atas bukit. Waktu tu Masya Allah Tabarakallah, kalau orang mari makan ni, wak mari roti, wak mari ikan sardin, wak mari, kita rasa sangat-sangat menghargai. Sebab kita sangat memerlukan ketika itu. Makanan tidak ada, terputus bekalan. Tapi bila siap belakang dah balik ke rumah orang mari, nilai dia tak sama dengan perasaan kita terima waktu susah. Sama juga sebelum pembukaan kota Mekah, banyak masalah kita ni kan. Susahnya, maka Allah Ta'ala bezakan di antara orang yang bagi nafkah sumbangan di saat kita susah, tak sama dengan orang yang beri setelah kita senang. Itu dua-dua tu ingat. Wa kullan wa'adallahul husna. Wa kullan, dan tiap-tiap satu puak itu, sama ada hak nafkah awal as-sabiqun atau yang nafkah kemudian, wa'adallahul husna, Allah janjikan balasan yang sebaik-baiknya. Ingatlah, jangan pula kita duduk mikir kita ni ujung dunia dah ni, tak banyak dah pahala. Kita kata tidak. Wa'adallahu wa kullan wa'adallahul husna. Kalau kita pergi haji, isu nafar awal, nafar sani, kan? Allah Ta'ala sebut dalam Quran, faman ta'ajjala fi yawmaini fala isma alaih wa man ta'akhkhara fala isma alaih. Siapa nak cepat 2 hari duduk, hari yang ke-12 nak balik Mekah, dia panggil nafar awal, la isma alaih, tak salah. Wa man ta'akhkhara, nak duduk 1 hari, tak salah. Siapa dah? Liman ittaqa, bagi dua-dua kumpulan yang bertakwa. Tapi kalau duduk mina, kau duduk isap rokok kau duduk buat kau nak bini baik-baik balik awal. Itu maknanya ada dua-dua. Dalam ini pun Allah kata wa'adallahul husna, dua-dua kumpulan itu baik. Yang kata pula, kita ni orang ujung-ujung ni tak payah. Lah, kita kena buat al-husna, buat benda-benda yang baik belaka. InsyaAllah mudah-mudahan kita selamat. Baiklah para jemaah sekalian, kita berpindah kepada wallahu bima ta'maluna khabir. Dan ingatlah Allah amat mendalam pengetahuannya akan apa yang kamu kerjakan. Yang pentingnya Tuhan tahu, hakmu buat tu ikhlas kata ikhlas. Sama dari dulu ke kemudian,
satu darajat. Tapi darajat yang besar, Allah Ta'ala nak tengok kita dari sudut ikhlas, tak ikhlas. Siapa dia ikhlas, hak ni hak jadi kerja. Hak tidak ikhlas, hak tu tak jadi kerja. Sebab pahala ni, Allah terima pahala ni melalui dua cara. Tanda para jemaah. Ini kaedah besar. Kaedah besar penerimaan ibadat kita. Yang pertama, ikhlas. Yang kedua, mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kena buat ikut cara Nabi. Ikut apa? Cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak ikut cara Nabi, ikhlas cara mana pun, itu dia panggil bid'ah. La. Lawannya ikhlas tu namanya bid'ah. Lawan daripada ikut cara Nabi, jawabnya bid'ah, rekaan. Jangan buat rekaan. Kita nak reka kereta, nak reka apa, mereka lah. Tapi dalam ibadat tidak ada rekaan. Dalam ibadat dia ada ittiba', mengikut apa yang Nabi buat sallallahu alaihi wasallam. Kita pindah kepada ayat 11. Man zalladhi yuqridu Allah qardan hasana fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Siapakah orangnya yang mahu memberikan pinjaman kepada Allah? Allahu Akbar. Tuhan buat sini bandingan kita beri infak ni seperti kita beri butang ke Tuhan. Yuqridullaha qardan hasana, pinjaman sebagai pinjaman yang baik, ikhlas, tanpa faedah. Dia panggil pinjaman tanpa faedah. Mana kita beri sungguh. Tapi kalau pinjaman faedah dalam dunia ni orang panggil riba. Orang panggil riba. Pinjaman tanpa faedah itu dia panggil qardul hasan. Ingat dia punya istilah. Manakala kita beri butang orang, beri butang saja. Itu dia panggil qardul hasan. Ini yang digalakkan. Tapi kalau beri butang nak ambil pulangan hasil, itu nama dia riba yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita dalam ibadat pun macam itu juga. Al-qardul hasan, tanda qardul hasan dalam ibadat iaitulah semata-mata kerana Allah, la riya'a wala sum'ah, tidak ada riya', tidak mencari glamour. Dan tidak menyakiti orang, tidak mengungkit pemberian kita. Itu dia panggil qardul hasan. Satu lagi kena tanda. Satu lagi, jangan minta pulangan. Ni kita beri sedekah orang. Ambil sedekah, ambil makan nasi, tapi kita paksa dia pula, suruh dia berzikir lah, suruh dia buat tu buat ni. Kita kata itu juga ambil pulangan. Sebagai ulama tafsir kata, ketika menafsirkan ayat innama nut'imu liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura, sesungguhnya kami beri makan kepada kamu kerana Allah, bukan apa? Bukan nak minta balasan itu ini. Maka para ulama, sebagai ulama tafsir kata, kalau kita beri sedekah orang, dengar ni mak, kita bagi sedekah, ambillah awak 500, tapi jangan lupa doakan saya sekian-sekian. Itu pun sudah dikira minta balasan. Ada balasan kecil lah, kita minta doa je. Tapi seelok-eloknya tak usah minta apa. Si penerima tu kena beradab pula, dia sendiri tu kena peka, kena faham. Apa dia kena faham? Dia kena faham bila orang bagi, kita sendiri doa, jazakumullahu khairah, Allahumma rzuqhu rizqan halalan tayyiban. Kita sudah makan rumah orang, kita baca doa makan, Allahumma at'iman at'amana wasqi man saqana warzuqna walahu rizqan halalan. Tidak. Sudah makan, kita kena minta pula, doakan saya, baca jadi banyak kerja kita ni. Dia panggil meminta-minta. Jadi qardan hasanah ni, syarat nak dapat qardan hasanah, tidak ada riya, tidak ada sum'ah. Sum'ah ni nak glamour, tidak ada mengungkit, dan tidak meminta. Pakai bui-bui, itu dia panggil qardan hasanah. Cuma masalah minta doa tadi taklah sama macam mengungkit hilang pahala terus. Riya, hilang pahala terus. Tapi kita minta doa tu, darjat dia tak sama dengan langsung kita tak minta. Jangan pula kata, salah lah kita sama ni. Tidak salah.
Cuma darjat dia tidaklah seafdal orang yang langsung tak minta. Itu lain, kan? Dengar cerita ni. Man dzalladzi yuqridallaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu. Tengok. Fayudha'ifahu lahu, nasaya Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan balasannya. Oh, lipat gandakan balasan. Dalam ayat lain Tuhan kata bandingan orang yang infak fisabilillah seperti sebiji gandum, kan? Naik dia punya gandum 7 tangkai, setiap tangkai ada 100. Maknanya RM1 dia boleh naik keuntungan, profit dia sampai kepada berapa? 700. Itu yang dihadkan. Ada lagi dia panggil yang tanpa limit. Allah Ta'ala nak beri pahala. Itu kuasa Allah Azza wa Jalla. Kita jangan duduk cakap banyak. Baik, bila kita sebut tentang qardan hasanah, kita kena kait dengan ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanalul birra, tidak mencapai betul-betul kebajikan itu hingga kamu nafkahkan apa yang kamu sayang, kan? Ada juga dalam ayat lain, anfiqu min tayyibati ma kasabtum. Anfiqu min tayyibati ma kasabtum. Kena ingatlah, banyak sekali ayat-ayat yang menyebut lan tanalul birra, iaitulah surah Ali Imran ayat 92, anfiqu min tayyibati ma kasabtum, surah Al-Baqarah 267. Coba cek semulalah. Ana baca ni ikut apa yang tertulis dalam kitab saya, tidak tafsir ni. Beberapa ayat kita dapat kesan, kadang-kadang ada silap juga cetak. Jadi tuan-tuan cek sendiri ayat. Lan tanalul birra, dia kata sini Ali Imran 92 dan juga Al-Baqarah 267. Allah Ta'ala galakkan kita supaya nafkah, infak apa yang kita sayang. Ketika turunnya ayat Quran ini, man zalladzi yuqridullah, siapa dia nak bagi hutang kepada Allah Ta'ala? Kata Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala dan juga lain-lain ulama tafsir, dia kata apa? Qala Abu Dahdah Al-Ansari, dia pergi jumpa Nabi. Dengan cerita Abu Dahdah, dia pergi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, "Ya Rasulullah, wa inna Allah la yuridu minal qarda." Allah Ta'ala nak berhutang dengan kita, Rasulullah. Nabi kata, "Na'am ya Abu Dahdah." Ya. Qal inni arini yadaka ya Rasulullah. Mari tangan Rasulullah. Holo tangan. Fana walahu yadahu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam holo tangan dia. Abu Dahdah radhiyallahu anhu qala fa inni qad aqradtu rabbi haiti. Allahu akbar. Abu Dahdah kata, ya Rasulullah, dia pegang tangan Nabi. Dia kata, aku telah beri hutang kepada Tuhan aku kebun kepunyaan aku. Kaya dia. Walahu haitun fihi 600 nakhlah. Dalam kebun tu ada 600 batang pokok tamar. Besar kebun ni, 900 batang. Bukan pokok getah RM2 sekilo. Pokok tamar ni, sebatang dia boleh dekat dengan setengah tan. Dia punya besar. 1 tan dia boleh. 1 tan, dia tengok pokok. Besar. Wa umud dahdah bihi wa iyaluha fi. Hak dia kebun, hak dia nafkah tadi tu, isteri dia ada lah kebun tu, anak-anak dia situ. Lepas dia nafkah, dia pun balik kebun dia kata, ya Ummud Dahdah. Qalat labbaik. Ya bang, ukhruji, keluar kamu daripada kebun ni. Faqad aqradtuhu rabbi. Allahu akbar, aku dah beri hutang kepada Tuhan aku. Keluarlah kita, ikutlah Rasulullah nak apa kebun aku ni, waqaf lillahi ta'ala. Masya Allah. Itu satu kisah. Wa fi riwayatin, Masya Allah, ada riwayatnya, riwayat kata, satu cerita lagi, seorang sahabat ni miskin, dia nak buat tembok macam dinding lah, dinding.
yang dia perlu nak tungkak dinding ni kepada batang tamar. Batang tamar je. Dia minta batang tamar tu dengan tuan dia tak mau bagi. Tak mau bagi. Boleh jadi kawan tu miskin juga. Sahabat-sahabat ni banyaknya miskin di peringkat awal. Bila Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, "Muburi batang tamar ini, a'tiha iyah binakhlatin fil jannat." Muburi pokok tamar mu ni ke dia, Allah Ta'ala akan balas pada kamu pokok tamar dalam syurga. Maknanya besarlah pahala mu masuk syurga. Fa'aba. Si sahabat ni tak mau bagi. Kita sangka baiklah, boleh jadi dia pun tak ada hak lain, dia ada hak tu je. Fa'atahu Abu Dahdah. Abu Dahdah mari Abu Dahdah, dia kata, "Ya Rasulullah, Rasulullah nak suruh saya beli." Dia pergi beli sebatang pokok tamar tadi dengan kebun dia. Allahu Akbar. Sebab nak ambil hak syurga. Bila dia beli, dia pergi jumpa Nabi SAW. Dia kata, "Ya Rasulullah, saya dah beli pokok tamar tadi." Rasulullah berilah kepada orang yang sahabat yang mustahak tadi, beri, saya beli sebatang pokok dengan kebun saya. Masya Allah, tabarakallah. Allahu Akbar. Kata Nabi SAW, Nabi kita bersabda, "Kam min izqin radahin." Dengar ni. "Kam min izqin radahin li Abi Dahdah fil jannah." Masya Allah. Nabi kata, berapa banyak pokok tamar yang penuh ditandangnya dengan buah-buahan dalam syurga itu, kepunyaan Abu Dahdah. Masya Allah. Nabi bagi ganjaran, galakan yang besar kepada Abu Dahdah sebab dia telah beli pokok sebatang dengan kebun dia. Semata-mata kerana nak ambil tawaran Nabi SAW tersebut. Dia pun balik rumah dia, bagi tahu balik ke dalam kebun, bagi tahu kepada Ummu Dahdah, "Ya Ummu Dahdah, ukhruji." Ummu Dahdah, keluarlah kita dari kebun ini. "Qad bi'tuhu bi nakhlatin fil jannah." Subhanallah. Dia kata, "Aku jual dah kebun aku ini dengan sebatang pokok tamar dalam syurga." Subhanallah. Lagu mana agak-agak? Lagu mana? Kalau balik rumah kita cerita ke bini kita, "Balik. Rumah ni aku wakaf lillahi ta'ala, jual kepada Allah Ta'ala." Hei, mengamuk orang Tino ni, bengok kamu ni tolong tak juga makan ubat ke mana ni. Tengok Ummu Dahdah, perempuan yang baik, imra'atun salihatun, mendapat didikan terus daripada Abu Dahdah, yang mendapat didikan daripada Nabi SAW. Isteri dia kata, "Rabiha bai'uka ya Abu Dahdah." Allah Ta'ala beri keuntungan besar kepadamu, jualanmu ya Abu Dahdah. Masya Allah. Dia pun sipai barang-barang dia, angkat anak-anak dia keluar daripada kebun, pergi duduk di tempat lain. Kita kata Masya Allah, tabarakallah. Hadis ini dikeluar oleh Imam Ahmad dan lain-lain. Inilah yang diceritakan tentang Abu Dahdah. Yang penting pada jemaah sekalian, kita bagaimana kita nak galakkan, kita nak menyedarkan kita sendiri betapa pentingnya infak fi sabilillah, supaya kita mempunyai aset yang besar. Sebagaimana saya selalu ulang kata-kata ulama, mereka mengatakan harta kita tak boleh dibawa ke dalam kubur, tetapi harta kita mampu menunggu kita dalam kubur. Marilah sama-sama kita banyak infak fi sabilillah, perbanyakkanlah sedekah dan lain-lainnya. Insya-Allah tamatlah perbincangan kita tentang pahala sedekah dan juga pahala infak fi sabilillah semata-mata kerana Allah. Kita akan sambung lagi ayat yang ke-12 dalam CD yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.